Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Cah. Kejap. Alhamdulillah. Right, so nama saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah bantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari saja. Dan hari ini kita akan bercakap tentang snack. Okay, sebab semalam, Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad, apa khabar? Semalam ada satu request daripada WhatsApp group Nak Kurus Sihat Cepat. Dia bertanya kepada saya, Coach, apa sebenarnya makanan yang kita boleh makan, kita boleh kunyah-kunyah ketika kita sedang dalam PKP ni. Saya nak mengunyah je kerjanya kan. So saya faham situasi macam tu, sebabkan kadang-kadang saya pun buat benda yang sama juga. Tapi Alhamdulillah, sebabkan saya ada cara macam mana saya boleh kurangkan rasa macam nak mengunyah je tu. So saya tak adalah rasa macam risau sangat apa yang saya kunyah tu boleh jadi gemuk atau tak. Gatal pula hidung. So hari ni kita akan bercakap tentang apakah makanan-makanan yang kita boleh jadikan sebagai snack harian ketika kita sedang berdiet, ketika kita sedang PKP ni lah. Dalam PKP ni sebenarnya waktu ni lah paling mudah sekali untuk kita turunkan berat badan. Inilah waktu yang paling best sekali untuk kita berjaya mengawal berat badan kita. Kalau katakan kita tak gunakan waktu PKP ni untuk kita kawal berat badan kita, memang gila sayang. Sayang gila dan rugi gila, sebab inilah waktu yang terbaik untuk kita kawal. Waalaikumsalam Puan Sanisa, apa khabar? Right. Okay, now siapa dekat sini yang dah ready yang dah ready untuk saya share apakah contoh-contoh snack yang kita boleh makan pada PKP ni. Right, bukan apa, sebab saya rasa macam saya perlu bagi tahu benda ni sebabkan memang ada sedikit kerisauan kepada orang sebabkan mereka tak tahu macam manakah apakah yang patut dimakan ketika sedang PKP ni kan. Bukan tak tahu nak makan apa, mereka ada banyak gila benda boleh dimakan. Tapi masalahnya adalah diorang takut bila diorang makan, diorang mengunyah. Apa yang berlaku kepada mereka lepas tu adalah mereka rasa macam risau gila sebab mereka mungkin akan naik berat badan mereka. Siapa dekat sini yang rasa macam tu juga? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya love? Saya tahu berapa ramai agaknya antara kita yang mungkin ada sedikit kerisauan tentang hal itu. Right, so okay. Saya nak bagi tahu ada beberapa jenis snack yang kita boleh makan. Ada beberapa jenis snack yang kita boleh makan, yang kita boleh amalkan, right? Supaya kita boleh dapat kawal berat badan kita. Antara snack itu adalah jeng. Antara snack itu adalah buah apa? Buah apple. Okey. Macam mana nak jadi buah apple tu sedap? Macam mana nak jadikan buah apple tu sedap? Itu masalah dia. Ada reason kenapa mereka panggil saya sebagai pakar kurus. Ada sebab kenapa mereka panggil saya sebagai bomoh kurus. Sebab dia apa? Sebab suggestion ataupun apa yang saya bagi tahu kat mereka, bila mereka follow, mereka akan kurus. Itulah sebenarnya macam mana saya dapat membantu mereka dapat mengawal berat badan juga. So dalam tempoh waktu PKP ni, waktu inilah sebenarnya waktu yang kita confuse sama ada waktu ni sebenarnya paling mudah untuk kita kurus ke ataupun tak. Siapa dekat sini, boleh tak saya tanya kepada you all, siapa dekat sini yang cuba untuk turunkan berat badan dalam waktu sekarang ni? Boleh tak bagi saya love? Siapa antara kita dekat sini yang cuba nak mengawal berat badan mereka? Boleh tak bagi saya love? Saya tahu berapa ramai agaknya yang maybe rasa nak turunkan berat badan mereka dalam tempoh PKP ni. Sebab apa? Bagi saya yang paling terbaik sekali adalah apabila you all dapat mengawal berat badan you all waktu sekarang.
Kalau katakan korang tunggu nanti lewat sikit pun kan, takut nanti kita susah nak dapat turunkan berat badan. Cuba bayangkan, saya nak you all bayangkan sekiranya nanti bila habis PKP ni korang jumpa kawan-kawan korang dan kawan-kawan korang dah tak kenal korang dah. Macam risau, macam engkau ni rasanya hari tu tak adalah gemuk sangat macam ni. Dah kena stepek kan, risau kan, tension kan. So itulah sebenarnya penting waktunya untuk kita mengawal kita punya apa yang masuk ke dalam mulut kita. Right. Boleh tak saya nak tanya lagi sekali, siapa dekat sini yang dalam proses untuk mereka turunkan berat badan? Boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak bagi saya love? Untuk berapa ramai agaknya antara kita yang cuba nak turunkan berat badan? Ataupun ada tak sesiapa antara you all yang kenal sesiapa yang ada masalah berat badan, yang mungkin mereka sekarang ni sedang ada sikit rasa risau macam mana caranya nak turunkan berat badan tu? Ada tak ke tak kenal? Tak kenal siapa-siapa? Tak tahu sesiapa yang ada masalah berat badan. Okay. Antara benda yang saya boleh suggestkan, antara benda yang saya boleh keutarakan adalah cuba cari buah apple dan cuba potong buah apple tu dan makan. Itu antara snack yang paling terbaik, sebab snack tu, apple tu akan membantu kita kurangkan rasa lapar. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua pula, apple tu pun akan sebabkan dia ada kandungan zat yang tersendiri yang boleh bantu kita cover banyak vitamin yang kekurangan dalam badan kita. So, bila kita nak beli barang dapur tu kan, selit dah sekali buah apple hijau boleh, buah apple merah boleh, suka hati. Mana-mana pun tak apa. Tak ada soal buah apple mana yang terbaik. Yang terbaiknya ialah makan buah apple, yang tak terbaiknya lah tak makan buah apple. Itulah dianya. Faham ke faham? So, itu adalah snack yang pertama, macam mana caranya untuk kita rasa kenyang lebih, untuk kita makan snack tu. Dan selain daripada itu juga adalah apple tu dia akan bagi kita rasa crunchy bila kita makan. Krok-krok tu kan, dia ada sikit rasa crunchy tu yang menyebabkan kita rasa puas bila kita mengunyah. So itulah juga kenapa saya suggestkan apple sebagai satu benda yang kita boleh gunakan juga ketika kita nak turunkan berat badan dalam tempoh PKP ni. Right. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua pula, siapa nak tahu yang kedua? Alright. Hai, siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk ni, saya nak bagi idea. Idea apa? Idea snack ketika musim PKP ni. Masalah kita ni sebabkan masa musim PKP ni, waktu kita tak lapar pun kita rasa nak mengunyah. So itulah sebenarnya berbahaya kepada mereka yang mungkin nak turunkan berat badan. So saya nak beritahu kat sini, jangan risau, jangan takut. Sekiranya you all rasa nak makan something, makan sahaja as long as korang tahu apakah keperluan kalori korang. So itulah maksud saya. Saya nak masukkan ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah korang juga boleh makan kacang macam ni. Saya bukan nak promote. Saya bukan promote, ni adalah ke kacang nama dia. Kacang ni bagus sebabkan dia mempunyai protein yang tinggi. Alright. Contohnya serving hidangan dia 50 gram. 50 gram kacang ni adalah bersamaan dengan 11.9 protein, 7.8 karbohidrat dan 24.5 fat, lemak. Bermaksud kalori dia sangat tinggi. Tetapi sekiranya kita tahu berapakah keperluan kita, insya-Allah on. As long as kita tahu berapakah keperluan kita, insya-Allah okey sahaja. Dan lemak pada kacang ni bagus. Sebab dia mengandungi lemak apa tau? Lemak tak tepu. Betul tak? Dia ada lemak tak tepu lagi tinggi, dalam 20 lebih. So dia bagus untuk jantung. So kepada mereka yang mungkin rasa macam risau apa yang dia makan tu, apa yang dia makan pun tak tahu kan, asyik makan goreng pisang je ataupun makan benda-benda berminyak, kuih-kuih berminyak saja, why not bertukar kepada kacang. Okay. Yang pertama tadi adalah buah apple, yang kedua tadi pula adalah makan kacang. Itu akan membantu kita. Right.
Nampak tak? Saya pun kali duduk kerja nak minum je kerja. Bagus kan? So now, itu yang kedua. Siapa kat sini yang nak tahu yang ketiga pula? Ataupun ada tak sesiapa kat sini nak suggest apakah makanan yang ketiga? Right? Antara benda yang ketiga saya boleh suggestkan adalah cuba ambil potato, ubi gentang, potong-potong dia, buat dalam bentuk macam chips tu kan, macam lepe-lepe tu, dan taburkan sikit dengan garam, taburkan sikit dengan black pepper ke, taburkan sikit dengan apa-apa ke, chili flake ke, dan masukkan kat dalam air fryer. Sedap gila kot. Itu adalah satu benda sedap, macam fries kan, kentang goreng. Dia adalah satu makanan yang sangat gila sedap juga. Saya pernah try, memang sedap gila. Tapi saya malas nak potong. Tu je masalah saya. Dia macam makan potato chips. Sedap gila. Letak garam sikit, letak black pepper sikit, letak chili flake sikit. Sedap dah. And then letaklah sikit sebenarnya superfood blend dengan susu oat pun. Alhamdulillah. So, superfood pun salah satu juga yang saya boleh suggestkan kepada mereka yang mungkin nak tahu apakah cara saya dapat mengawal rasa nak makan saya. Adalah superfood ni. Superfood ni adalah salah satu cara macam mana saya boleh makan, saya boleh kawal makanan saya supaya saya rasa kenyang lebih lama. Kepada mereka yang mungkin duduk dekat Bintulu, kat area Sarawak, bolehlah contact kepada Puan Sanisa Saini. Alright, ada juga ejen-ejen saya dekat tempat lain. Seperti ada dekat Seremban, ada 2 orang ejen saya. Dekat Pahang ada beberapa orang ejen saya. Dekat KL, InsyaAllah akan ada ejen saya juga akan join. So, point dia kat sini adalah superfood ni boleh membantu kita rasa kenyang lebih lama dengan cara macam mana? Dengan cara just campurkan dengan susu ke, campurkan dengan air ke, InsyaAllah kita akan rasa kenyang lebih lama. Dan selain daripada itu, kita akan rasa lawas juga. Lawas dengan mudah juga. So, itu adalah salah satu cara macam mana kita boleh mengawal rasa kita nak makan sangat. So, itu adalah benda yang kita boleh buat lah. Yang selain seterusnya pula, apa yang kita boleh buat lagi? Kita juga boleh buat apa tau? Kita juga boleh buat ubi keledek ubi keledek sweet potato yang warna purple tu pun kita boleh buat benda yang sama juga macam potato chips tu. Macam kita potong dia macam nipis-nipis, dan taburkan dia dengan garam sikit, taburkan dia dengan black pepper sikit, taburkan dia dengan chili flake sikit. Sebaik-baiknya garam tu adalah garam Himalayan, pink salt. Pink salt tu apa? Pink salt tu adalah sejenis garam yang garam bukit lah, orang cakap garam bukit. Itu akan membantu kita. Dia mengandungi banyak mineral yang baik, akan membantu kita jugalah. Dan bila kita masukkan dalam air fryer, dia punya rasa dia sedap rangup-rangup gitu. Right. So itulah cara saya macam mana saya kawal rasa nak mengunyah saya. Right. Dah lah pakai air fryer, kurang minyak. Memang tak ada minyak langsung pun. Kita makan purely carbohydrate yang GI rendah. Kemudian dia juga boleh bantu kita mengawal rasa lapar sebabkan dia ada fiber yang tinggi, dan juga dia sedap. Jarang benda-benda yang sedap tu sihat kan. Saya ajar macam mana cara nak bagi benda yang sihat tu sedap. Itu antara benda yang kita buat jugalah. Okay, so far dapat tak sesuatu dekat sini? Dapat tak sesuatu daripada apa saya share ni? Saya pun nak munyah je. Right. So, punya kenyang dari tadi sampai tengah hari tak lapar. Alhamdulillah Puan Sanisa. So, macam saya cakap tadi, kepada mereka yang mungkin nak tahu tadi apakah itu superfood, bolehlah contact kepada ejen-ejen saya yang berdaftar. Puan Sanisa saya ni salah seorang daripada ejen saya juga. Dianya adalah salah seorang daripada ejen saya yang agak aktif dekat area Bintulu. So, sekiranya you all mungkin nak merasa apakah superfood ni, honestly speaking, superfood tak ada rasa pun. Tak ada rasa langsung. Cumanya dia akan membantu kita rasa kenyang lebih lama saja.
So sekiranya you all macam nak makan sesuatu tu, better lah tambahkan sikit superfood ni supaya kita dapat kawal rasa lapar kita dalam tempoh jangka masa yang lama. Alright. Okay. So now saya nak bercakap sikit tentang nak menjana pendapatan. Okay. Saya ada, kalau tengok dekat saya punya ni, saya tulis hashtag pakar kurus, hashtag kita bantu kita, hashtag jana RM2,500 dengan kami. Apakah maksud itu? Alright, apakah maksud yang saya sampaikan itu? Maksud dia adalah apa tahu? Saya sekarang ni sedang mencari orang yang mungkin berminat untuk menjana pendapatan bersama dengan kami. Alright, menjana pendapatan bersama dengan kami. Macam mana? Kami faham waktu PKP ni banyak benda yang tutup, banyak benda yang tak boleh buka, termasuk office kat tempat kerja kita. Persoalan dia sampai bila office kita, company kita akan mampu membayar gaji kita. Mungkin dah tak mampu dah, and mungkin kita kena diberhentikan kerja disebabkan mereka dah tak mampu lagi dah untuk membayar gaji kita. Jadi kemungkinan besar ramai antara kita akan kehilangan kerja. Mereka yang mungkin berniaga di pasar malam, katakanlah menjual barang-barang bandel ke apa ke, mereka dah tak boleh nak menjual dah. Right? Kalau katakan mereka menjual contohnya macam apam balik ke, dah tak dapat jual dah. Mereka yang menjual kuih-kuih di tepi jalan pun dah tak dapat nak menjual dah sebabkan musim PKP ni. Right. Kita sekarang ni berada dalam satu transition. Yang mana kita semua buat benda secara online sahaja. So, sangat rugi kepada mereka yang tak bersama dengan online business, tak bersama dalam online punya cara untuk menambahkan pendapatan. So, hari ni saya nak bertanya kepada you all, korang risau ke risau? Okay, risau ke risau pada 2-3 bulan akan datang kita akan ada masalah kewangan. Dan percayalah cakap saya, PKP ni akan dilanjutkan. Assalamualaikum Puan Kamaziah, apa khabar? Puan Kamaziah pun insya-Allah akan berada di dalam circle ke dah berada, saya dah tak tahu. Saya rasa Puan Kamaziah dah berada pun dalam circle agent Batak Fitness, dan kita akan bersama-sama berusaha menjana pendapatan sehingga RM2,500 sebulan. So, apa yang kami buat, kami akan menunjukkan cara macam mana kami boleh menjana pendapatan tersebut melalui kaedah yang kami tunjuk. So, kami akan pastikan mereka yang bersama dengan kami akan berjaya menjana pendapatan. So, berjaya pendapatan sebanyak RM2,500 sebulan minimum. So, insya-Allah kepada mereka yang berminat, tak cakap pasal berminat lah, mereka yang dah berada di dalam circle kami, insya-Allah kita akan adakan session lagi pada hari Sabtu ni. InsyaAllah kita akan adakan satu session pada hari Sabtu ni, yang mana kita akan bercakap berkenaan dengan bagaimana kita boleh menjana pendapatan. Support group kami pun ada juga case study macam mana orang-orang yang dah berjaya menjana pendapatan mereka dan sebagainya. So, alright, kepada mereka yang mungkin berminat saya tak tahu berapa ramai yang berminat untuk tahu lebih lanjut apakah cara kami boleh membantu mereka, bukan setakat untuk turunkan berat badan sahaja, malah boleh menjana pendapatan bersama dengan kami, bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon yang saya dah letakkan dekat situ. Right. Yang saya dah letakkan kat situ supaya apa? Kita boleh bercakap dan kita boleh mengenali each other supaya kita dapat menjana pendapatan. Itu nombor satu. Keduanya, kita boleh mendapatkan berat badan yang kita nak pada musim PKP ni. Sebab musim PKP inilah musim yang paling challenging sekali. Kenapa musim paling challenging? Sebabkan kita tak tahu nak makan apa. Hanya mereka yang pandai sahaja akan berjaya mengawal berat badan mereka, especially ketika musim ini. Alright, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah malam ni jam 9 malam kita pun akan buat live lagi. InsyaAllah kita akan cakap tentang satu topik yang mungkin ramai orang akan interested untuk mengetahui. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam ni jam 9 malam di dalam Facebook page Syah AK. Kita akan bercakap tentang satu topik lagi. InsyaAllah topik itu akan merangsang minda kita tentang apakah kita punya direction hidup kita.
Adakah kita masih lagi nak berada di takut lama, ataupun adakah waktu ni kita akan keluar daripada comfort zone kita dan melakukan satu benda yang luar biasa, dan akhirnya result kita pun, apa yang akan berlaku pada diri kita pun akan menjadi satu benda yang luar biasa juga. Okey, ingat, kalau kita buat satu benda yang biasa-biasa je, insya-Allah kita akan berada di dalam keadaan biasa-biasa juga. Sekiranya kita berada di dalam keadaan yang luar biasa, kita melakukan benda yang luar biasa, insya-Allah kita pun akan dapat hasil yang luar biasa. Kita akan dapat apa yang kita buat berdasarkan apa yang kita buat. Faham ke faham? So, saya akhiri live saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah malam ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Baik.